Kak Siti, Allah sayang Kak Siti, Nabi sayang Kak Siti. Dan kita pun sayang Kak Siti. Bayangkan macam kakak Siti Kasim ini. Allah bagi hidayah. Dia berubah 360 darjah. Bayangkan macam mana dia akan berjuang untuk Islam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, lagi disayangi Nabi. Apa khabar semua? Hari ini Selasa, pukul 11 nanti saya ada satu mesyuarat bersama dengan fasilitator Istitabah Negeri Pulau Pinang. Istitabah ini pemulihan akidah. Siapa nak murtad, siapa nak keluar agama, mereka buat secara resmi. Maka Jabatan Agama Islam akan lantik kaunselor-kaunselor Istitabah. Dan saya salah seorangnya untuk Negeri Pulau Pinang juga ada Perak. Inilah satu tugas yang paling mencabar saya. Tugas Istitabah adalah satu tugas yang paling mencabar selain daripada kampung orang asli. Itu. Doakanlah sahabat-sahabat, satu sama lain kita boleh membantu. Keadaan COVID seperti biasa, dia naik 20, turun 17 balik. Daripada 17 dia naik 20 balik. Macam itulah silih berganti, macam tidak ada jalan keluar. Walaupun kerajaan sedang memberitahu peratusan vaksin telah meningkat dan sangat positif dan seumpamanya. Kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk keluarkan kita dari pandemik ini. Kita doakan, terus kita doakan, jangan putus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini satu ujian. Memang satu ujian besar. Banyak yang terkendala, terbantut, terhalang dan sebagainya. Pagi ini sahabat-sahabatku yang dikasihi Allah, lagi disayangi Nabi, sebelum saya masuk ke pejabat, kerja di IPSI berjalan seperti biasa. Semalam pun Alhamdulillah ada kes syahadah, Alhamdulillah. Dan ada juga kaunseling-kaunseling saudara baru sedang bergerak rancak kembali. Tapi syaratnya kena vaksin. Bila ada vaksin, datanglah. Itu pun dengan jaga SOP. Kalau tidak, apa pun tak jadi. Semua orang depression. Saudara baru depression, orang yang nak kahwin pun depression, orang tak kahwin pun depression, semua orang depression. So kita ambillah apa yang boleh membantu IPSI, membantu ya. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Allah, lagi disayangi Nabi. Ada satu isu yang saya nak bawa pada pagi ini ialah tentang kakak kita Siti Kasim lah. Saya kenal Siti Kasim dari jauh dan sahabat-sahabat pun kenal perangai Siti Kasim, kakak Siti Kasim kita. Dia tidak begitu mesra dengan ajaran Islam. Dia kata dia punya versi Islam lain. Sedihlah kan? Dia bukan seorang macam tu di kalangan orang Melayu ataupun bangsa lain beragama Islam yang ignorant, jahil tentang Islam. Banyak sahabat-sahabatku yang dikasihi Allah, lagi disayangi Nabi. Semalam utusan Malaysia kata Kak Siti minta maaf kepada Menteri Agama. Maka saya sambut. Saya kata moga Allah, Kak Siti, Allah sayang Kak Siti, Nabi sayang Kak Siti. Dan kita pun sayang Kak Siti. Tidak kurang juga ramai yang setuju dengan pendekatan yang saya bawa. Dan tidak kurang juga ramai yang kenen balik, kutuk balik, marah balik. Kenapa perlu kita doa untuk dia? Kenapa kita perlu sayang dia? Ya? Sahabat-sahabat, di zaman Nabi SAW kita kena kembali kepada sirah Nabi. Di zaman Nabi SAW, manusia sangat benci Islam. Manusia sangat benci risalah yang dibawa oleh Islam, oleh Nabi. Sampai nak bunuh Nabi SAW. Antaranya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Cuba tengok sahabat-sahabat, begitu benci nak bunuh Nabi. Dia dalam perjalanan bunuh Nabi. Tapi Allah Ta'ala keluarkan dia daripada jalan nak bunuh Nabi, bertemu dengan adindanya. Dan adinda telah memeluk Islam. Toha, surah Toha, ayat Toha mengubahnya. Sampailah Umar berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, bila dia mati Umar, dia mau jasadnya ditanam sebelah dengan makam Nabi SAW. Hari ini siapa ke Madinatul Munawwarah, sahabat-sahabat, kita akan melalui 3 makam di depan Raudhah, yakni makam Nabi SAW, makam Abu Bakar As-Siddiq, makam Umar Al-Khattab. Kita kata Assalamualaikum, Assalamualaikum ya Umar Al-Faruq.
Ini manusia yang amat benci Nabi, nak bunuh Nabi. Tapi selepas mendapat hidayah Allah, berubah 360 darjah. Oh ya, kita boleh kata Umar dulu non-Muslim, kemudian jadi Muslim. Ya hari ini yang Muslim ni perangai macam ni kenapa? Sebab kita yang salah. Kita telah beranggap keluar dari perut ibu kita Muslimah. Kita ingat kita sudah faham Islam di 100%. Tak perlu belajar. Kita rasa keluar Islam dari perut Islam, IC Islam, kad pengenalan Islam, tak perlu belajar. Kita ahli syurga. Ini pahaman ni. Sahabat-sahabat, cuba kita kembali kepada sirah Nabi SAW. 13 tahun Nabi SAW mendidik Arab jahiliyah. Nabi SAW 13 tahun mendidik jiwa dan mindar para jahiliyah Quraisy, jahiliyah yang tak kenal Allah. Sampailah Nabi berjaya mendidik mereka untuk kenal Allah, cinta Allah, takut Allah. Ini tauhid. Belum ada fiqh lagi. Nabi tarbiyah para sahabat itu, para Arab Quraisy jahiliyah itu yang pemabuk, pengganai, tak tahu nak kata apalah, uncivilized nation. Orang putih kata dalam buku mereka, the uncivilized nation, the barbaric nation, where the West and the East had none of ponder to them. The Romawi dan Parsi tidak airan, tidak peduli dengan bangsa Arab. Diutus orang Nabi 13 tahun pertama. Allahu Akbar. Nabi mendidik mereka dengan iman. Iman berputih dan iman menghasilkan kecintaan. Iman menghasilkan kerinduan. Iman menghasilkan ketakutan. Iman menghasilkan ketakwaan. The barbaric nation become the most noblest nation in the world in the hand of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Why? So, maka umat Islam Malaysia khususnya dan umat Islam seluruh dunia ni, we have to come back to the basic. We are not talking about basic. We are talking about the branches. Kalau badan kita sakit atau tangan kita sakit, berani tak kita potong tangan kita? Kononnya kita sakit, kita tak berani. Kita nak berubat. Betul, sahabat-sahabat? Maka 13 tahun pertama Nabi didik para sahabat dengan iman, dengan tauhid, dengan tasawuf, dengan tasawuf. Ingat akhirat, iman, tauhid, tasawuf. Ini combine. Madinah baru fiqh, Madinah baru syariah, Madinah baru hukum hakam. Sebab 13 tahun pertama Nabi dah prepare the heart, Nabi dah prepare jiwa, Nabi dah prepare mindar untuk terima hukum hakam. Walaupun hukum hakam itu mereka rasa ragui seperti potong tangan dan sebagainya, tetapi sami'na wa ta'na. Kembali kepada perintah Allah yang melarang mereka meminum arak. 3 fasa datang. Allah turunkan dalam surah Al-Baqarah, khamar ini ada kelebihan dan keburukannya, dan keburukan itu lebih daripada baik. Kemudian datang, jangan mendekati solat ketika kamu mabuk. Ketiga datang untuk mengharamkan makam. 3 fasa. Allah sendiri mendidik manusia, letakkan plan, letakkan prasarana, letakkan kemudahan untuk manusia berubah. Nabi buat macam tu. Adakah kita buat macam tu kepada anak-anak kita? Terutama saya tanya pada diri saya, adakah saya lay down the groundwork for my children to understand Islam? Dan begitu juga dengan masyarakat. Apakah kita sudah lay down a plan of understanding the religion of Islam? Tidak. We have taken for granted our religion. Our parents have taken for granted for religion. Sorry to say this. We know only Islam. How about the Islam in finance? How about the Islam in politics? How about Islam in social life? How about Islam in a relationship with other human beings, with the parents, with the family, and also with Allah, with the environment? So, isu kakak Siti dia minta maaf. Sebagai orang beriman, kita sambutlah walaupun dia telah buat banyak onak. Mudah-mudahan kesilapan itu boleh mengubah hatinya untuk tidak memusuhi para ustaz-ustaz, para pendakwa-pendakwa. Dia mengambil pendekatan. Bayangkan macam kakak Siti Kasim ini. Allah bagi hidayah. Dia berubah 360 darjah seperti Puan Nilofa. Bayangkan macam mana dia akan berjuang untuk Islam. Tara, kita mengambil pendekatan selalu kutuk orang, selalu buat rumusan tentang orang. Baru salah satu ya.
kita cepat buat rumusan tentang orang. Saya nak tujukan kepada ustaz-ustaz kita. Saya nak tujukan kepada semua pihak-pihak yang berkata ada agama. Saya juga tujukan kepada pendakwa-pendakwa. Jangan kita buat kesimpulan kepada sesuatu peribadi bila dia buat silap. Tegur dengan cara baik. Didik, bukan hukum. Didik orang, jangan hukum orang. Panggil. Saya secara peribadi, 15 tahun ni, saya ada pegawai dan staf-staf. Ada staf yang tak mau dengar cakap, ada. Tapi saya sabar 2-3 tahun. Sampai mereka resign pun ada. Bukan tak ada. Kalau saya buat kerumusan tentang seorang, peranglah nanti. Saya tidak kata salah itu salah. Salah. Kalau salah, buat cara macam salah. Hukum dia. Kak Siti pernah buat macam-macam cabaran. Jakim kena hukum dia. Bukan orang awam. Minta Jakim hukum dia. Saya sokong. Ataupun, kalau dia buat minta maaf macam tu, kita bawa muzakarah. Pihak berkuasa panggil aktivis-aktivis ini bermuzakarah. Kita komplain liberal Islam, panggil muzakarah. Kita komplain Syiah, panggil mereka. Sekarang terbaru mimpi apa agak. Dan mereka pun ada pengikut. Allahu Akbar. Yang sesat itulah ada pengikut. Maka kita perlukan penguasaan dan ketegasan pada tempatnya, pada orangnya. Yang ini minta malai nak cakap lah tuan-tuan. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, jom kita didik diri kita, didik masyarakat, sediakan platform untuk perubahan. Ya, cuba bayangkan sahabat-sahabat Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS satu contoh dalam Quran. Berdakwah berapa tahun? 1 tahun? 2 tahun? 30 tahun? 900. Ya, 930 hingga 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah berapa pengikut? Ini semua motivasi untuk kita. Motivasi untuk pendakwa-pendakwa yang digelar pendakwa-pendakwa seperti saya ni. Allah bagi motivasi. Nabi Nuh AS berdakwah 950 tahun. Berapa pengikut? Boleh kira dengan tangan. Itu realiti. Kebenaran itu realiti. Dan saya pun telah berdakwah 30 tahun. Saya nak bina satu generasi yang committed pun bukan senang. Payah. Dan saya berdoa lah, saya serah pada Allah. Saya teringat kata-kata sahabat saya, PA saya, tak sangka dia boleh cakap macam tu. Sahabat saya, PA saya, Cik Azlan. Dia kata, brother, isu tentang nak beli bangunan tu ramai tanya. Oh, lepas brother meninggal dunia, siapa akan jaga banglo? Siapa akan jaga IPSI? Maka sahabat saya ni, Rif Azlan, dia kata kat saya, cuba bayang tengok zaman Nabi Ibrahim disuruh bina Kaabah, ada orang tak? Ketika Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Ibrahim membina Kaabah bersama Ismail, ada orang datang tak? Tak datang. Hari ini berbondong-bondong, berjuta-juta manusia nak ke Mekkatul Mukarramah untuk mengerjakan tawaf. Ini adalah doa dan suruhan dan jihad pengorbanan Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Cantik tak sangka brother Azlan boleh bawa idea seperti itu. Dia duduk dengan saya selalu. So, dapatlah aura sikit. Alhamdulillah, dia dapat aura. Dia ubah sesuai, dia jadi terbaik. Allahu Akbar. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi. Salah itu tetap salah, benar itu benar-benar. Tapi kita kena bagi peluang untuk perubahan. Kita kena bagi peluang pada diri kita untuk berubah. Dan tiap-tiap hari kita kena berubah. Kita bukan maksum. Tiap-tiap hari kita kena berubah. Ya, saya pun ada silap dan salahnya. Niat hati saya Allah saja tahu. Manusia tak boleh buat kesimpulan niat saya. Itulah sedikit sebanyak sahabatku yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi. Ini kalimat sahabat-sahabatku yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi ini, saya tak ambil daripada Ustaz Ibik Liu. Ini ilham yang saya dapat di Madinah 15 tahun sudah. Setiap ceramah, siapa yang dengar ceramah saya, mereka akan tahu saya akan sebut sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi. Ini daripada saya. Saya tak perlu tiru Dr. Zakir Naik ke, saya tak perlu tiru daripada Ibik Liu ke. Saya adalah saya, sahabat-sahabatku. Maka saya nak minta satu kepada sahabat-sahabat, belajarlah Islam. Belajarlah Islam dari sumbernya, yakni Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dengan bantuan ulama-ulama muktabar, memberi penerangan dalam usul fiqh dan qiyas, ijma' ulama. Ini semua akan membantu memahami agama kita. Dan saya cadangkan sahabat-sahabat, bacalah buku-buku tulisan Sayyid Qutb Al-Syahid, Sayyid Qutb Rahimullah,
Beliau tulis banyak buku dan di antaranya Fi Zilalil Quran. Tafsir Fi Zilalil Quran, antara tafsir yang memberi kita Al-Fikratul Islamiyah wa Syumul wa Kamil. Kemudian bacalah tafsir Al-Azhar Profesor Hamkah yang mengkupas dengan begitu baik sekali tafsirnya. Baca. Dengan baca kita dapat ilmu, dengan ilmu kita membina manhaj Islam. Fikratul Islamiyah, awal jiwatul Islamiyah, ini kena bina. Bukan Islam tapi kosong. Berapa ramai orang pakai tudung tapi dia masih berkelawar dan berzina, pasal apa? Tudung hanya sekadar kulit. Wahal sebenarnya maqasid atau hikmah pakai tudung ini adalah untuk menjauhi daripada maksiat. Tetapi bila pakai tudung masih bermaksiat, maka inilah membawa fitnah ke dalam Islam. So saya tidak menafikan hukum untuk pakai tudung ada, tapi cara nak bagi convince orang pakai tudung ni ada cara. Sahabat-sahabat, saya masuk Islam di Malaysia, tapi saya jatuh cinta dengan Islam di Mekah, Madinah dan Saudi, di Afrika Selatan. Kenapa? Sahabat-sahabat, di Malaysia saya tak simpan janggut macam ni. Awal-awal ni saya tak simpan, tapi saya belajar dengan seorang sufi dan juga seorang tokoh perbandingan agama di Afrika Selatan, anak murid kepada Ahmad Didat. Di situlah saya jatuh cinta dan di situlah saya pelihara, saya mula simpan janggut. Bukan di Malaysia pun. Saya jatuh cinta dengan Quran pun di Masjidil Haram. Dulu sebelum berat nak baca Quran. Dia rasa beban nak baca Quran. Tapi bila dah jatuh cinta dengan Quran, seronok baca Quran. So kita benalah kecintaan itu, kita benalah kerinduan itu, sama-samalah kita berusaha membina sebuah ummah yang kuat, berwawasan tinggi, bermisikan besar untuk agama kita. Untuk bukan saja untuk orang Islam, juga untuk membawa rahmah ini kepada rakan-rakan kita yang bukan Islam. Itulah sekadar sharing saya pada pagi ini. Berilah peluang kepada setiap insan untuk berubah, walaupun kita kadang-kadang kita benci dan marah. Sekian sahabat-sahabat, wa akhir dawana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.